Semalam saya hadir. Saya naik atas lori round di Pekan Kuala Pilah ini menjemput tuan-tuan untuk hadir pada malam ini. Kenapa seorang bekas Menteri Pertahanan sanggup naik lori untuk menjemput rakyat datang mendengar penerangan, terutama daripada pemimpin kita Datuk Seri Anwar Ibrahim pada malam ini. Hadirin sekalian, pilihan raya mengundi bukan perkara yang main-main. Ianya satu kerja yang cukup tinggi nilainya, menentukan masa depan kita, rakyat Malaysia. Baru minggu lepas, tuan-tuan melihat dengan mata kepala bekas Perdana Menteri direhatkan dalam penjara. Isterinya sedang mengetuk pintu penjara. Akan diikuti lagi oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Kenapa mereka dipenjara? Mandela menentang dasar apartheid, dasar yang membedakan kulit hitam dan kulit putih. Dia dipenjarakan lebih 20 tahun. Ada orang yang dipenjara kerana mencuri, nak samakan dirinya dengan Mandela. Ya, setiap wanita suka kepada perhiasan. Kita akui, isteri kita pun tuntut beli itu, beli ini, dan juga make up sikit sebanyak. Tetapi kalau beg tangan sampai 350 biji, nak letak di tangan mana? Hadirin sekalian, ini tanda pembayaran yang mereka lakukan dengan menggunakan wang rakyat. Orang Melayu, orang Islam masih rendah pengetahuan mereka terhadap rasuah dan bahaya rasuah. Selalu bila kita bercakap hal rasuah, terutama golongan agamawan, mereka kata tak apalah, mereka yang rasuah berdosa, yang beri rasuah berdosa. Kita tak ada apa-apa. Saya ulang sebut berkali-kali, orang yang memberi rasuah seluruhnya kaya raya, yang menerima rasuah kaya raya, yang susahnya rakyat jelata. Inilah yang kita alami sekarang. Harga barang naik, nilai duit jatuh, pembangunan tak cukup wang. Tadi Yang Amat Berhormat Menteri Besar memberitahu mungkin 10 juta lagi akan diluluskan untuk pembangunan Kuala Pilah. 10 juta. Tapi Rosmah minta dalam projek di Sarawak, dia minta 180 juta. Banyak mana 180 juta itu? Seluruh daerah Negeri Sembilan ini dapat dibangunkan dengan lebih baik. Akibat daripada rasuah dan penyelewengan, kita hilang lebih 60 bilion setahun. 60 bilion. Bila kita belum dapat kuasa, kita membuat tuduhan. Buktinya hanya dapat disiasat oleh SPRM atau pihak polis atau jawatan kuasa yang dibentuk. Bila kita dapat kuasa, kita gunakan kuasa itu untuk mendedahkan dan menentang penyelewengan. Jawatan kuasa khas dibentuk, diketuai oleh Tan Sri Amran Buang. Siasat dulu Kementerian Pertahanan. Bila disiasat Kementerian Pertahanan, tempat yang paling penting, tempat tentera kita berkhidmat, tempat keselamatan negara kita dikawal, didapati kementerian itu
Bayangkan hadirin sekalian, bila disiasat baru kita tahu kenapa 6 kapal tidak siap. Kita berada di sini secara aman malam ini. Kita menghirup udara di Malaysia ini dengan aman. Kenapa? Tentera kita berkhidmat mengawal sempadan. Berada di laut 3 bulan kadangnya tidak balik. Di perairan zon ekonomi, di perairan Sabah Sarawak, di perairan sempadan Indonesia, mereka mengawal keamanan Malaysia. Tetapi hak mereka dicuri oleh pemimpin-pemimpin politik. Di Kuala Pilah ini ramai sekali orang yang pencen tentera. Siapa bekas tentera di sini, tolong angkat tangan. Dan kebanyakannya mereka berkhidmat sampai bersara. Kita lihat bila disiasat lagi, kerajaan hilang 500 juta akibat daripada land swap, yaitu tanah kementerian nak buat satu projek dinilai dengan harga yang murah supaya pemajunya membuat keuntungan besar. Hadirin sekalian, sekarang ini setelah 6 bilion habis, kapal tak siap, perlu ditambah 3-4 bilion lagi untuk menyiapkan kapal itu. Dikatakan akan siap 2024. Bolehkah siap tahun 2024? Belum tentu. Hadirin sekalian, kita juga dapat menyelamatkan beberapa perkara. Ini yang berhormat Anthony Loke, bangun tidak? Pandang ke belakang. Cina DAP, beliau jasanya cukup besar kepada angkatan tentera. Beliaulah menyelamatkan lembaga tabung angkatan tentera Malaysia. Apabila LTAT melabur dalam syarikat AES, syarikat yang AES itu syarikat yang tak berwibawa langsung. Kalau kita tidak ambil alih kerajaan 2018, kemungkinan bankrupt, maka lembaga tabung angkatan tentera akan hilang 555 juta. Siapa menyelamatkan tabung angkatan tentera ini? Cina ini. Pada masa yang sama di kempen seluruh Malaysia, DAP anti-Islam, DAP anti-Melayu. Tujuannya supaya mereka kekal berkuasa selepas mereka rampas kuasa kita melalui gerakan syaitan yang dipanggil syaitan Muh itu. Hadirin sekalian, banyak perkara yang kita dapat dedahkan bila kita berkuasa, dan yang paling penting soal rasuah ini. Bagaimana ia bocor 60 bilion setahun. Pakatan Harapan dapat mengurangkan aktiviti rasuah. Maka dalam masa setahun setengah kita memerintah, indeks rasuah diukur oleh pihak Transparansi Antarabangsa. Daripada nombor 61 negara di dunia terlibat dengan rasuah, dalam Pakatan Harapan jatuh turun kepada nombor 51. Kita kurangkan 10 mata indeks rasuah semasa Pakatan Harapan memerintah. Tapi bila kuasa dirampas oleh syaitan Muh yang disokong oleh parti Islam, lebay-lebay, bila mereka ambil alih kuasa, setahun kemudian indeks rasuah meningkat kembali kepada 11 mata. Sekarang Malaysia duduk tempat ke-62 indeks rasuah dunia. Menyebabkan rasuah makin meningkat, perbelanjaan tirih derelui makin teruk. Maka Malaysia sekarang dalam suasana yang tidak baik dalam indeks antarabangsa hal ekonomi. Mata wang kita semakin menurun. Saya pergi Singapura naik teksi. Saya ulang alik lah, ada kerja-kerja sikit di Singapura tu.
Bila naik taksi duk tengok meter. Mula-mula $15. Jantung kita dah ada sikit penyakit jantung Tengok naik sampai $20, terkejut lagi. $20 sudah dekat RM66. Sehari kita berjalan, jumpa orang tu, jumpa orang ni, perbelanjaan, convert duit kita sampai $300-400. Makan pun begitu. Kita makan order mi goreng $4, kita kali sudah $12. Tak apa lagi, dengan Singapura mata wang mereka semakin jarak jauh dengan kita. Sekarang ini di Singapura tukang sapu sampah tak lama lagi akan dibayar selama banyak $3,000 hampir $10,000. Boleh kata hampir sama dengan Elon adun di Negeri Sembilan tidak lama lagi. Oleh itu, siapa yang tak dapat jadi calon pilihan akan datang, pergi jadi tukang sapu di Singapura. Saya nak gambarkan di sini bagaimana nilai mata wang mereka begitu tinggi menyebabkan rakyat Johor dan rakan-rakan kita di Malaysia ribuan hari-hari untuk mencari nafkah di Singapura. Saya bertemu banyak rakyat Malaysia di sana. Di antaranya mereka kata, "Bang Mat, rumah saya tenggelam, kereta rosak banjir yang lalu. Saya nak bayar duit kereta, tak ada duit dah. Bini duduk beletiak tiap hari. Saya datang ke Singapura. Saya cadang nak kerja lah 5-6 bulan. Selesai wang bayaran bulanan bayar kereta, saya akan balik semula ke Johor." Beginilah rakyat Malaysia sekarang terpaksa mencari makan. Di Singapura di antaranya nilai mata wang mereka begitu tinggi. Kenapa Singapura boleh maju? Apa hasil yang dia ada? Hasil yang paling tinggi di Singapura ialah indeks rasuah mereka di antara top 10. Singapura berada tempat keempat dan kelima rasuah paling rendah dalam dunia. Ini yang dia maju. Indonesia semua tuan-tuan tahu, rasuahnya cukup hebat. Semuanya bisa diurus. Kita nak cop pasport, kadang dia menyanyi. Dia menyanyi dulu pada kita, badan nak tunggu kita bagi duit. Kau pergi tanpa pesan. Bila buat Aisyah, kita pun kata, kita bagi RM10, tung, cop. Kita pergi dulu ke bantuan tsunami. Rombongan kita bawa bantuan, setiap sekatan kena bayar duit kepada tentera yang buat sekatan. 15 tahun dulu, 20 tahun dulu. Berlaku reformasi, naiknya pemimpin-pemimpin selepas itu, selepas jatuh Soeharto. Perubahan dibuat sampai Jokowi. Kita pergi ke lapangan terbang Indonesia, tak ada lagi mereka minta rasuah sekarang. Kalau dulu zaman Pak Harto bukan rasuah bawah meja, dengan meja-mejanya sekali. Mereka lawan rasuah, beribu gubernur, wakil rakyat, menteri masuk dalam jail. Indonesia ekonomi mereka berkembang sekarang ini. Puncanya mereka memerangi rasuah. China, sebuah negeri yang cukup terkebelakang. Selepas Long March, selepas berlaku pentadbiran perubahan di bawah Deng Xiaoping, mereka bangun lawan rasuah. Siapa rasuah ditembak mati di sana. Kita lihat pembangunan di sana, daripada satu mangkuk makan 3 anak, sekarang 3 beranak itu sudah naik Mercedes atau Audi. Kenapa? Karena rasuah mereka perangi habis-habisan. Begitulah juga di Vietnam. Tuan-tuan tahu, dulu anjing di kampung-kampung ni tak ada arah, karena orang Vietnam makan. Mereka banyak pada di kampung-kampung kita. Sekarang mereka dah pulang. Ekonomi di Vietnam telah berkembang. Anjing banyak semula di kampung-kampung karena tak ada orang makan. Vietnam sedang maju sekarang ini. Malaysia, Tiger of Asia,
Harimau Asia dalam ekonomi sekarang sedang menjadi tikus. Kenapa? Rasuah meningkat. Orang-orang Melayu khasnya saya harap concern, aneh berat hal rasuah ini. Sebab yang akhirnya menderita ialah kita. Saya melawat ke kawasan saya juga mana-mana aja lah. Kita melawat sekolah. Kita tengok lantai pecah, pipe air pecah. Pergi balai polis Bukit Aman. Saya memang keraplah ke balai polis daripada dulu sampai sekarang. Kami yang di depan itu Sri Anwar dan sebagainya, semua jadi tetamu kepada polis. Itu jangan bimbang. Polis itu rumah tangga kedua, balai itu kepada kita. Saya ingat lepas jadi menteri ini orang tak panggil dah ke balai. Sopan tu juga. Saya tengok tingkat 2, level 2, Bukit Aman, lantainya pecah, berselerak. Saya nak masuk tu perempuan-perempuan kata, ini polis Bukit Aman kan ni? Mereka kata, Bang Mat, inilah dia kami. Pergi ke tandas, nak buka basuh air kencing, tak ada air. Nak kena usung pula pergi ke bilik lain. Ini yang dari sekalian. Kenapa? Duit tak ada. Mana pergi duit? Rosmah saja yang terbukti dalam mahkamah 180 juta. Najib 42 juta. Ini tak kira lagi juta-juta yang lain. Sebab itulah bila pihak yang menghitung mengatakan bocor 60 bilion setahun memang tidak lari. Itulah wang negara kita hilang setiap tahun. Nak mempertahankan kuasa, jangan ubah undi, UMNO, PAS dan Bersatu, karena mereka Melayu Islam. Kerjanya curi. Ini hadirin sekalian, isu perkauman digunakan, isu agama digunakan sebenarnya untuk meresahkan Malaysia ini yang sekarang kita tahu bahawa indeks pelaburan dan sebagainya menurun. Pelabur-pelabur besar cadang nak ke Malaysia. Tengok keadaan politik, keadaan mata wang, mereka pergi ke negara lain, ke Vietnam, ke Indonesia. Mereka tengok mata wang dan politik dan sebagainya, pergi ke Kampuja. Hadirin sekalian, pemimpin-pemimpin politik yang memerintah, mereka susah atau tidak? Susah atau tidak? Mereka tidak, yang susah siapa? You. Yang tukang sembelih ayam, yang jual buah durian, yang jual ayam salai, masak lomak cili api di kampung-kampung mengeluh. Bawang mahal, ikan mahal, minyak masak mahal, semua mahal. Sebab apa? Di antaranya ialah duit, nilai mata wang kita semakin jatuh. Sekarang dengan nilai di Amerika RM4.5 $1. Lama kita nikmati $1 $2.50. Lama. Masa zaman Dr. Sri Anwar Ibrahim Menteri Keuangan masa itu. Tapi jatuh mata wang kita selepas serangan Soros. Ingat tak dulu? Sekarang Soros tak serang, siapa pun tak serang, mata wang kita jatuh. Karena yang menyerang mata wang kita Najib, Zahid, Rosmah dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Mari pilihan raya nak undi lagi kepada sana sini. Jangan. Nanti naik DAP nanti habis kita. Cina perintah kita. Inilah propaganda yang dibuat selama ini. Tapi saya yakin di Negeri Sembilan isu itu sudah tidak laku. Betul? Di Selangor isu mengatakan kalau Pakatan Harapan menang, DAP kuasai sepenuhnya. Isu itu sudah tidak laku. Betul? Di Pulau Pinang lagi tak laku. Dulunya bila kita memerintah peringkat awal dulu, memang Pulau Pinang itu jadi isu besar. Naik DAP jadi ketua menteri. Bolehkah azan? Bolehkah sekolah agama terus dibuka? Apa jadi masjid-masjid kita? Setelah 3 penggal kita merintah, sekarang pergilah bandar Pulau Pinang, subuh azan 2 kali. Kadang-kadang azan 3 kali. Bahkan siapa nak pergi azan, tak ada waktu pun tak apa. Ikut saya, pergi azan di Pulau Pinang.
sekolah-sekolah agama semuanya dapat bantuan. Yang dulu menentang kita, cakap yang kerajaan negeri nak bagi bantuan, yang dulu menentang sekarang panggil 10 pagi, 8 pagi dah sampai. Ini hanya sebab mereka lihat dengan mata kepala. Sebab itu propaganda ini, persepsi ini ditanam supaya mereka kekal berkuasa. Kekal pula bukan dengan mandat rakyat, tapi mandat yang dicuri daripada kita semua. InsyaAllah kita yakin dengan himpunan pada malam ini permulaan kebangkitan semula, dan kita yakin pilihan akan datang Negeri Sembilan kekal pemerintahannya di bawah Pakatan Harapan. Dan parlimen, semua parlimen di Negeri Sembilan ini akan dimenangi oleh Pakatan Harapan, insya Allah. Dan kita yakin penuh dengan perubahan-perubahan ini, kita akan lihat rakyat akan rasa lebih selesa. Kita bukan janji saja, kita buat. Orang kata tol kenapa turun hanya 20%? Sebab pemerintah 22 bulan. Kalau sampai satu penggal, dapatlah kita turun seperti yang dijanjikan. 22 bulan, nak buat apa? Kementerian Pertahanan saya sempat sikitlah berunding dengan Menteri Keuangan, beri elon khas RM500 kepada mereka yang ada pingat jasa Malaysia. Yang dapat tuan kat tangan? Dapat pingat jasa Malaysia. Saya sempat, tapi kita nak beri bantuan seterusnya tak boleh, sangat kerajaan kita jatuh. Artinya kita fikir para prajurit orang Melayu tak kiralah semua berada di mana perlu dibela. Bela bukan dengan hidup Melayu curi duit tembaga tabur ke tentera, hidup Melayu curi duit malam, hidup Melayu curi duit tabur haji. Lepas ni hidup dalam lah kamu, rehat sebentar, biar pula kami memerintah lepas ini. InsyaAllah kami pun kalau melakukan penyelewengan dengan sistem kehakiman yang ada ini, kalau siapa melakukan penyelewengan, kita memerintah SPRM akan kita beri kebebasan untuk siasat siapa saja yang bersalah, yang ada kes, kita minta dia didakwa di mahkamah. Sekian dulu hadirin sekalian, harap semua penduduk Kuala Pilah sebarkan maklumat di seluruh Negeri Sembilan dan Malaysia supaya Pakatan Harapan kembali berkuasa selepas pilihan raya yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi! 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 Pakatan! Majlis seterusnya menyambut persilakan Yang Berhormat Tuan Lok Siu Fok,